Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Bunyatul Musalli, Syekh Daud Abdullah bin Abdullah Al-Fathani, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, manfa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan di akhirat. Karamah bagi orang yang bersembahyang. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi orang yang bersembahyang itu ada 3 karamah, iaitu bertaburan kebajikan mulai dari langit hingga ke atas kepalanya. Para malaikat mengelilinginya mulai dari 2 kakinya hingga ke langit, dan mereka berseru, jikalaulah seseorang hamba dan orang yang bermunajat itu mengetahui, nescaya dia tidak akan berpaling daripada sembahyangnya, maka inilah karamah yang dimuliakan oleh Allah terhadap orang yang bersembahyang. Baik, tajuk kita hari ini ialah karamah. Apa makna karamah ni? Itu persoalan yang pertama yang kita kena faham, apa makna karamah. Baik, karamah ni dari segi bahasa ni maknanya kemuliaan lah. Kemuliaan. Arab katalah karamah. Masuk di lidah Melayu jadi keramat. Itu orang Melayu punya bahasa, keramat. Jadi keramat bagi orang Melayu lain makna. Arab karamah lain makna. Baik, karamah ni maknanya kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Kemuliaan yang Allah Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kepada siapa? Kepada 2 syarat yang mesti ada, iaitu orang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang beriman dan orang yang beramal soleh. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh inilah yang disebut sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Jadi maknanya siapa saja yang beriman dan siapa saja yang beramal soleh, maknanya orang yang bertakwa, maka dia boleh mendapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang membezakan makna dengan makna orang Melayu ni. Orang Melayu sebut keramat, dia lain makna. Keramat ni orang-orang tertentu je. Kan? Orang yang istimewa bagi orang Melayu. Yang ada yang ada orang kata kehebatan tersendirilah. Atau dia katakan keramat. Kan? Jadi maknanya karamah ni ialah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk antaranya ialah bentuk keberkatan, dalam bentuk kebajikan, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kemuliaan, dalam bentuk pahala, dalam bentuk penghapusan dosa dan macam-macam lagi.
Jadi maknanya kita kena buanglah daripada kepala kita bila sebut karamah ni, maknanya kita hanya terfokus pada ke peristiwa ataupun perkara-perkara yang hebat-hebat, yang ganjil-ganjil. Yang ganjil-ganjil. Orang boleh jalan atas air lah, boleh terbang atas udara lah, boleh macam-macam lah yang dikatakan karamah berdasarkan kebiasaan kepahaman orang. Contohnya karamah ni biasa dikaitkan dengan dengan istilah yang dikatakan wali kan, wali-waliullah ni. Siapa wali-waliullah ni? Siapa sebenarnya wali-waliullah ni? Yang ini yang kadang-kadangnya orang kita dia dalam nak memahami istilah-istilah begini kan, dia tak rujuk kepada sumber yang sepatutnya kan. Dia tak merujuk kepada sumber yang sepatutnya. Maka menyebabkan kefahaman mereka tidak berasaskan kepada kefahaman yang betul, kefahaman yang betul. Baik, contohnya dalam surah Yunus. Siapa ada Al-Quran boleh buka surah Yunus ayat 62 hinggalah ayat 64. Surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Maksudnya ketahuilah sesungguhnya para awliya, yakni wali-wali Allah, tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita. Yang Allah Ta'ala sebut secara direct, secara tepat, secara jelas. Awliya Allah, yakni para wali Allah. Jadi apa kemuliaan dalam ayat ni yang Allah Ta'ala bagi pada para wali Allah ni, para awliya Allah? La khawfun alaihim, tak ada rasa bimbang, tidak ada kebimbangan atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa sedih. Maknanya di dalam mereka ni menjadi wali. Wali ni maknanya penolong, penolong agama Allah. Penolong agama Allah. Maka kemuliaan yang mereka dapat di sini ialah tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa sedih. Sebab mereka yang menolong agama Allah ni, dia akan berdepan dengan macam-macam kan. Dia akan berdepan dengan mehnah dan tribulasi. Dia akan berdepan dengan rohmahan, fitnah manusia. Dia akan berdepan dengan caci maki manusia dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni sebut apa? Karamahnya ialah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi siapakah mereka ni? Siapakah yang dikatakan wali Allah? Allah Ta'ala beritahu siapa wali-wali dia ni. Dalam ayat yang ke-63 pula. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Nampak? Ini dia. Dia beriman dan bertakwa. Bila sebut bertakwa, dia termasuk dalam takwa ni ialah amal. Sebab takwa ni ialah menjunjung perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nampak Allah Ta'ala beritahu ni, patut kita lagi percayalah apa yang Allah Ta'ala beritahu kan. Inilah asas kepahaman kita kan. Cuma siapa mereka ni, kita manusia, kita yang boleh istilahnya orang-orang yang kita boleh itulah yang boleh nampak, yang boleh kita boleh istilah apa nak kata ni, kita boleh mengukur lah siapa yang dikatakan orang beriman, beramal soleh, orang-orang yang bertakwa ni.
Jadi orang beginilah yang Allah Ta'ala sebut lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Untuk mereka sajalah kebahagiaan yang menggembirakan di dunia dan di akhirat. Jadi oleh kerana itulah maknanya karamah ni sebenarnya boleh saja diberikan pada siapa saja yang Allah Ta'ala suka. Siapa saja yang Allah Ta'ala nak. Maka termasuklah yang menerima karamah ni ialah orang yang bersembahyang. Nampak? Maknanya kalau kita ni orang yang bersembahyang, maka kita boleh dapat karamah. Tapi taklah dapat gelaran keramat macam orang Melayu kan. Keramat orang Melayu lain makna. Takkanlah kata Aizat keramat kan. Orang Melayu ada dia punya istilah dia sendiri, keramat ni. Jenis kubur warna kuning, kain kuning kan. Ada busuk-busuk, ada macam-macam lah. Kubur lah sebagainya. Itu keramat bagi orang Melayu. Yang best tu orang Melayu pergi situ, nazar sebagainya untuk apa? Minta nombor ekor. Itu yang masalah besar orang Melayu. Minta nombor ekor pula kan. Jadi maknanya bila kita lihat tajuk ni karamah bagi orang yang bersemayang, maknanya orang semayang ni adalah orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang bertakwa. Maka dia boleh dapat karamah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang disebut oleh Hasan Al-Basri. Siapa Hasan Al-Basri? Dia ni seorang tabi'in. Tabi'in. Yakni generasi selepas sahabat. Dan dia di kalangan ulama besar. Ulama besar tabi'in. Orang Basrah. Atau dia katakan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Orang Basrah. Jadi dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Bila tabi'in, dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia meriwayatkan hadis daripada Nabi, maka ni dikatakan hadis yang marfu'. Maknanya daripada tabi'in diangkat terus kepada Rasulullah SAW. Mungkin ada dia punya riwayat daripada sahabat dan sebagainya, tapi maknanya tak disebut. Itu dia katakan hadis marfu'. Maka apa yang dalam hadis yang menyebut ada 3 karamah bagi orang sembahyang. Yang pertama ialah maknanya dapat kebajikan yang banyak. Bila disebut daripada kepala sampai ke langit itu nak menunjukkan kebajikan yang banyak, kebajikan dalam bentuk berbagai-bagai lah, kebajikan yang banyak. Dia nak tunjuk pada banyaknya kebajikan. Maknanya bertaburan daripada langit sampai ke atas kepala. Nak gambarkan banyaknya kebajikan. Macam mana rupa tu wallahualam kan. Kebajikan ni mungkin dalam bentuk, sebab ada manusia, ini Nabi nak beritahu, ada manusia dalam hadis menyebutnya perkara ni. Ada manusia ni dia dikatakan pemegang kunci kebaikan, pemegang kunci kebajikan. Dia ada jenis manusia begini. Maksudnya apa? Maksudnya dia ni kalau orang pandang muka dia pun orang dah terasa ada kebajikan. Orang dah pandang muka dia, orang ingat Tuhan. Ada orang pandang muka dia, orang dah ingat Allah. Ada orang yang kita pandang ni muka dia, kita dah ingat akhirat. Itu contohlah. Maknanya dengan pandang muka dia pun maknanya kita dah ingat Allah. Kita dah ingat tentang agama contohnya. Kebajikan yang ada pada dia. Kalau dia buka mulut pun lagi banyak kebaikan, kebajikan yang dia ucapkan, yang menjadi nasihat, yang menjadi penendang jiwa manusia, yang menjadi panduan manusia, yang menjadi penyelesaian masalah manusia dan sebagainya. Itu kalau dia bercakap. Kalau dia buat satu perkara, maka perbuatan itu pun maknanya membuahkan berbagai-bagai kebaikan. Ini hinggakan dalam seluruh hidup dia kan sentiasa membuahkan banyak kebaikan dan kebajikan. Jadi orang begini ialah orang yang memang ni jenis orang macam ni lah, orang yang dapat kebajikan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat keberkatan yang banyak daripada Allah. Keberkatan inilah yang dikatakan sebagai kebajikan, kebaikan, keberkatan. Dia ni kebaikan, kebajikan yang melimpah ruah. Ini namanya keberkatan. Contohlah kan, contohnya bila kita makan, kita makan ke kita minum, makan yang halal, minum yang halal,
Kita makan dengan adabnya, dengan doanya, dengan doa makanlah bismillahirrahmanirrahim kan. Kalau doa minum ni maknanya nak minum tu baca bismillah. Sekali teguk alhamdulillah. Maknanya ini semua amalan-amalan yang Nabi SAW tunjuk sehingga menjadikan makanan yang kita makan itu berkat. Maka bila makanan itu masuk dalam mulut kita, masuk dalam perut kita, makanan itu dan minuman itu akan membuahkan dalam diri kita berbagai-bagai kebaikan. Tenaga yang dihasilkan daripada makanan dan minuman tu akan menjadikan kita kuat untuk buat baik. Contohnya untuk beribadat, contohnya untuk untuk dakwah manusia, contohnya untuk buat kebajikan pada manusia lain. Hasil daripada makanan yang berkat yang masuk dalam perut kita, yang jadi darah daging kita. Itu nama berkat. Rajin nak semayang, senang bangun malam, senang datang kuliah, senang dakwah, senang buat kerja jemaah, senang macam-macam. Ni sebab apa? Makanan yang kita makan tu berkat. Padahal kita makan sepinggan je, contoh sepinggan sarapan tu sepinggan nasi lemak contohnya. Kita minum secawan teh. Tapi oleh kerana berkat masuk dalam perut kita, maka makanan itu membuahkan, menguja kita, menjana dalam diri kita berbagai kebaikan yang lain. Bila kita ucap, ucapan yang baik. Bila kita cakap, cakap yang baik. Kita buat perkara yang baik dan sebagainya. Ini nama keberkatan. Melimpah ruah keberkatan. Itu dia. Yang kedua, kata dalam hadis ini menyebut, para malaikat mengelilinginya mulai dari 2 kaki hingga ke langit. Maknanya apa? Ini tanda malaikat redha, malaikat gemar pada orang ni, suka pada orang semayang. Sebab orang yang semayang ni kan, kita ni orang yang semayang. Semayang tu sendiri, perlakuan semayang tu, contohnya berdiri kan, berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian kita rokok, kita i'tidal, diri balik, kita sujud, letak kepala atas lantai, duduk antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan dalam semayang kita ni adalah merupakan perlakuan-perlakuan ibadat ataupun perlakuan-perlakuan solat malaikat sebenarnya. Perlakuan-perlakuan ibadat malaikat. Sebab ada riwayat yang menceritakan bagaimana Nabi SAW ketika naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj untuk mengambil kewajipan solat, Nabi diperlihatkan dengan malaikat yang berdiri tak bergerak-gerak. Maknanya malaikat ni dicipta Allah Ta'ala untuk tugasnya ialah beribadat secara berdiri. Itu dia. Ibadatnya ialah berdiri. Malaikat kan dia tak ada nafsu kan, dia tak ada akal. Dia hanya ada akal. Dia hanya ada akal. Jadi bila Allah Ta'ala perintahkan jenis malaikat berdiri, dia akan berdiri sampai kiamat. Berdiri, tak akan bergerak, tak akan duduk, tak ada apa. Sebab dia tak ada nafsu. Yang dia tahu ialah taat dan setia pada perintah Allah. Ini malaikat. Ada malaikat yang rukuk saja. Tak angkat-angkat kepala. Tak angkat-angkat kepala. Bayangkan. Ada malaikat yang sujud, tak angkat-angkat kepala. Ada malaikat yang duduk, tak angkat-angkat, tak bergerak. Taatnya, setianya malaikat. Sebab malaikat ni makhluk yang apa? La ya'suna ma amarallah. La ya'suna Allah ma amarahum. Ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat, tidak mengingkari Allah Ta'ala atas apa yang Allah Ta'ala perintah pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka sentiasa benar-benar melaksanakan apa saja yang diperintah pada mereka. Ini malaikat. Tak macam kita manusia. Manusia ni kita walaupun ada akal, kita ni ada nafsu. Nafsu ni yang nak macam-macam. Kalau dah berdiri nak duduk pula. Bila duduk nak berdiri pula kan. Bila dah dah penat, ikut suka dia dah nak buat. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak kahwin, dia nak
Rumah dia nak, kereta dia nak, pakaian dia nak, mewah, harta dia nak, duit banyak, macam-macam. Malaikat tak ada. Dia tak fikir semua. Dia malaikat tak sibuk nak fikir sarapan pagi ke, dia tak sibuk nak fikir makan tengah hari ke, tak sibuk makan malam dan sebagainya, dia tak sibuk. Jadi dia sentiasa taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila malaikat melihat orang yang semayang ni di kalangan manusia ni, maka sudah pastilah dia akan gembira, dia akan redha, dia akan suka sangat. Sebab apa? Manusia ni dia apa? Yang sedang semayang ialah hamba-hamba Allah yang apa nama sedang taat, setia beribadat kepada Allah. Macam mana mereka beribadat juga. Perlakuan ibadah. Perlakuan ibadah mereka. Ini menjadi karamah yang kedua. Maknanya malaikat ni bila dia redha, dia akan doakan. Dia akan doakan hamba-hamba Allah yang semayang. Macamlah kita ni juga kan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat pun mendoakan kita. Tanda dia apa? Dia gembira dengan kita, dia redha dengan kita. Dan di antara doa malaikat pada orang-orang yang belajar ilmu ni ialah doa keampunan. Doa keampunan. Malaikat minta ampun untuk kita. Bayangkanlah malaikat, makhluk yang tak ada dosa, yang setia pada Allah, dia doakan kita. Bukan satu ataupun dua. Banyak. Jadi dalam karamah ni, malaikat berkeliling sampai ke langit. Macam mana rupanya, wallahu alam, malaikat ni daripada cahaya kan, tak ada masalah. Kalau ada malaikat macam kita yang bertubuh, berjisim, ada berat 20 kilo, 30 kilo ni memang susah kan kita nak gambar kan. Malaikat ni dia jisimnya ialah cahaya. Maka tak ada masalah, langit luas mana pun malaikat ni boleh sampai. Dan juga mereka menyeru juga, yakni berdoa, menyeru, bukan berdoa, menyeru bahawa orang yang bermunajat dalam semayang ni, kalaulah dia tahu betapa besarnya kemuliaan orang semayang, nescaya dia takkan berpaling daripada semayang. Maknanya dia akan duduk semayang sampai bila-bila. Jadi ini adalah merupakan karamah, kemuliaan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah seperti inilah yang akan menjadikan kita bila kita semayang, kita jadi untuk mendapat karamah gini, kita kena semayang dalam seperti mana yang kita dah bincang dululah, semayang yang benar-benar semayang, orang yang menjaga orang yang melaksanakan semayang, allazina yuqimuna shalah, mendirikan semayang. Mestilah orang yang yuhafizuna ala salat, yang memelihara semayang. Orang yang khasyiin, yang khusyuk dalam semayang. Orang yang daimin, yang berkekalan dalam semayang. Orang beginilah dapat karamah. Kalau celam-celum, semayang pun tak khusyuk, semayang pun tak ada, orang kata tak ada improvement lah semayang ni. Sejak dulu sampai sekarang serupa semayang kita ni. Tak ada peningkatan langsung dari segi kualiti khusyuk kita, kualiti keikhlasan kita, memanglah kita takkan nampaklah karamah ni kan. Sebab karamah ni sebenarnya bila Allah Ta'ala beri pada hamba-hamba yang semayang, sudah pastilah kepribadiannya akan berubah, akhlak dia berubah, dan juga istiqamah dia dengan agama pun akan berubah. Ini kelebihan semayang. Macam mana orang nak dapat istiqamah kalaulah dia tak semayang? Bagaimana orang yang nak dapat istiqamah atas jalan iman dan Islam kalaulah semayang pun dia tak jaga? Macam mana orang nak istiqamah sampai mati nak istiqamah dengan jalan iman dan Islam kalaulah semayang pun kelang kabut, tak jaga semayang, tak pelihara semayang, tak khusyuk semayang, tak berkekalan dengan semayang? Ini kena fahamlah. Sebab itulah dalam satu kata-kata seorang ulama besar, siapa nama dia? Tak ingatlah. Dia menyebut tentang istiqamah. Istiqamah bagi dia ialah merupakan karamah yang paling besar bagi seorang hamba. Bila seseorang tu dapat istiqamah,
a'zamul karamah, kata dia, luzumul istiqamah. Maknanya orang yang dapat istiqamah ni, inilah sebesar-besar karamah yang bagi seorang hamba Allah. Itu dia. Besarnya, tingginya nilai istiqamah. Istiqamah tu sendiri merupakan karamah. Karamah. Jadi oleh kerana itulah, kita kena jaga semayang. Semayanglah menjadi asas kepada kalau kita nak dapat karamah. Nak dapat karamah ni, maka semayanglah asas pertama ni. Baik. Habis. Jenis amalan sunat dan kepentingannya dalam sembahyang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, segala sunat itu adalah perkara-perkara untuk menyempurnakan sembahyang. Okay. Ia merupakan adab yang mesti dipelihara supaya dinamakan orang yang memeliharakan sembahyang dan mengerjakan haknya. Baik, kita dah bincang sebelum ni kan, tajuk di awal-awal kitab ni. Allah Ta'ala menyebut orang yang sembahyang ni dalam Quran dengan tiga gelaran. Tiga gelaran inilah yang Allah Ta'ala nak ada pada orang beriman. Apa dia? Yang pertama, allazina yuqimunas salah. Sembahyang ni adalah orang yang benar-benar yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang, maknanya kalau kita tergambar macam mana orang mendirikan rumah kan. Maknanya mendirikan rumah ni mesti orang kata dengan sungguh-sungguh. Orang kata banner tapaknya, ada plannya, ada budgetnya, ada orang kata finishingnya. Itu buat nama mendirikan. Sungguh-sungguh. Jadi orang yang mendirikan sembahyang ni adalah orang yang sungguh-sungguh mendirikan sembahyang. Satu. Yang kedua, orang yang memelihara sembahyang. Barulah maknanya orang yang memelihara sembahyang ni yang dipuji Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, memelihara sembahyang termasuklah memelihara waktu sembahyang, memelihara rukun dan syaratnya, dan termasuk memelihara sunat-sunat ni. Kalaulah dia sembahyang, tiba-tiba tak jaga sunat, ataupun dia tak peduli tentang perkara-perkara sunat dalam sembahyang, maka dah terkeluar daripada orang yang memelihara sembahyang. Contohlah kita sembahyang ni, kita cuma jaga rukun je. Kita jaga rukun dengan apa yang wajib-wajib je kan. Apa contohnya? Pergi masjid. Pergi masjid tapi kita pakai sekadar tutup aurat je. Bayangkan apa? Aizat pergi masjid pakai tutup aurat je, daripada pusat dengan lutut je kan. Itu yang wajib. Steady yang masuk masjid kan. Tutup aurat dia kata. Nak wajib. Lepas tu semayang pula tak angkat tangan. Allahu Akbar. Cuma Allahu Akbar. Lepas tu baca bismillah. Baca Fatihah. Rokok pun rokok aja, tak ada baca apa-apa. Tidak pun tidak aja, tak ada baca apa-apa, tak ada ucap apa-apa. Maknanya yang sunat-sunat semua kita tinggal. Sebab apa? Kita nak yang wajib-wajib dia. Bayangkanlah, adakah orang begini yang dikatakan orang yang memelihara sembahyang? Sebab itulah kata Tok Musannif ni, orang yang jaga sunat-sunat dalam sembahyang, inilah yang dikatakan orang yang memeliharakan sembahyang dan mengerjakan haknya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan sembahyang. Barulah, kalau ada yang ni, barulah timbul khusyuk. Orang boleh khusyuk dalam sembahyang. Barulah timbul orang yang daimin, yang berkekalan dengan sembahyang. Jadi maknanya, poin dia, jangan memandang rendah soal yang sunat-sunat. Jangan kita anggap ada sunat je. Kan orang Melayu suka begitu kan. Tak apa, sunat je. Ini sikap ni lah yang akhirnya kita mengambil mudah tentang sembahyang. Sembahyang tak baca doa iftitah contohnya, sembahyang tak baca surah, sembahyang tak baca tasbih, rukuk, sujud, sembahyang tak ada doa-doa yang tertentu dalam sembahyang. Jadi akhirnya sembahyang tu sekadar kita nak lepaskan yang wajib-wajib je. Memang sah tapi maknanya tak sempurna. Kalau kata tak sempurna, macam mana kita nak dapat karamah yang kita bincang tadi kan? Sedangkan karamah adalah juga di antara yang dikatakan munyatul musalli. Munyah ni maknanya apa? Idaman kita.
Apa yang menjadi cita-cita kita? Apa yang menjadi ultimate purpose kita dalam sembahyang? Tu dia. Itu yang kita katakan munyah kan. Munyatul musallin. Sebab kita nak sembahyang ni membentuk peribadi kita, membentuk akhlak kita, membentuk kehidupan kita. Barulah maknanya ada kesan dalam hidup kita sembahyang. Jadi, maksud kita bahawa dalam bab amalan-amalan sunat, perkara-perkara yang sunat ni, maka kita kena berusaha untuk menyempurnakan, tujuannya untuk menyempurnakan sembahyang. Baik. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, sunat hai'ah tidak dituntut menampalkannya dengan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya. Wallahu a'lam. Kita sambunglah minggu depan insya-Allah. Kalau musannif rahimahullah ta'ala, kata pengarang kitab Penawar Pagi Hati, Abdul Qadir Al-Mandili, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah, wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Bab yang kedua daripada 10 bab. Yakni pada menyatakan kebinasaan sangat loba, maknanya ekstrim lah, ekstrim, rakus atas berkata-kata. Jadi dia termasuk dalam sifat-sifat yang mazmumah, kelakuan yang mazmumah, yang tercela, yang wajib kita pelajari dan wajib kita tinggalkan. Bukan makna wajib kita belajar dan wajib kita laksanakan, tak. Wajib kita amalkan dalam bentuk meninggalkan. Wajib juga mengamalkan ilmu tu, iaitu dengan meninggalkan sifat ni, membersihkan diri kita daripada sifat ni. Baik, ketahui olehmu hai talib, wahai penuntut ilmu, bahawasanya loba, rakus, ekstrim atas berkata-kata itu, maknanya nafsu nak bercakap yang ada pada lapis hati manusia tu. Sekarang kan kita sedang membicarakan tentang sifat-sifat hati kan. Maka di antara sifat hati ni yang mazmumah, yang tercela, inilah dia. Iaitu loba, rakusnya nafsu untuk berkata-kata yang muncul daripada hati manusia sebenarnya. Itu dia. Baik, jadi loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela. Apa makna yang dicela? Maknanya syarak yang mencela. Syarak mencela dia. Apa maksud syarak mencela? Maksudnya sumber syarak mencela sifatnya. Sumber syarak ni apa pula? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maksudnya Al-Quran ada menyebut, dalam hadis-hadis Nabi pun ada menyebut mencela sifat ni yang menjadikan ianya sebagai sifat yang mazmumah. Yang wajib atas kita, yang pertama apa wajibnya? Belajar. Wajib belajar. Kalau kita tak belajar, kita tak tahulah yang mana kata-kata yang baik, yang mana yang boleh, yang mana sempadan, yang mana tak boleh, yang mana sepadan. Maka kena belajar dulu. Apa contohnya cakap benda-benda yang dikatakan loba ni? Adakah semua perkataan? Adakah kita langsung tak boleh cakap? Kalau tak langsung tak boleh cakap, apa guna lidah kita? Apa guna mulut kita? Yang ni sebab itulah kena belajar. Supaya tahu, orang kata sempadan-sepadan syariat ni macam mana. Jadi yang kedua yang wajib atas kita iaitu wajib menjauhkannya daripada diri kita.
Kalau belum ada. Kalau dah ada dalam diri kita, memang kita ni kaki bercakap buruk, orang kata apa, bahasa sekarang ni apa? Bahasa orang moden sekarang apa orang kata, apa nama, mulut longkang, mulut longkang. Kalau kita memang dah jenis tu kan, lidah jahat, mulut jahat ni, bukan sekadar perut busuk, mulut pun busuk kan. Maka bila belajar ni, kena wajib lah kita tinggalkan. Orang putih kata kena stop terus lah. Kena stop. Maknanya, loba berkata-kata. Bila sebut loba berkata-kata ni, maknanya, berkata-kata tu pada asasnya, pada asalnya dia boleh cakap, tak ada masalah. Itu hukum asal. Nak cakap boleh, tak ada masalah. Benda harus. Tapi yang jadi masalahnya, yang jadi apa nama timbul dicela ni ialah bila dia loba. Loba ni maknanya melampaui batasan, melampaui sempadan, melampaui yang boleh. Bila melampaui yang boleh, maka jadilah dia apa nama ni bersangatan ataupun loba ataupun ekstrim. Situ yang timbulnya kebinasaan. Yang tu yang kita kena belajar. Kerana apa? Kerana apa dia dicela dan kerana apa kita wajib menjauhkannya? Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, maknanya nafsu dia nak bercakap ni menguasai dia. Nafsu bercakap ni orang kata tak ada sepadan. Nafsu bercakap ni, nak cakap. Jangan pula orang yang kerja bercakap macam apa? Apa nama ni? Siapa yang konsultan bercakap ni? Cik Kai dia. Konsultan bercakap kan. Kerja dia memang bercakap kan. Maka dia berkata, wah alamak, tak boleh kerja ni. Loba bercakap ni kan. Itu sebab kena belajar. Cakap yang macam mana yang boleh pula kan. Cakap mana yang tak boleh. Itu je. Bukan tak boleh bercakap kan. Apa yang kita nak buat ni, kita nak belajar. Apa orang putih kata, the do and the don't. The do and the don't je. Itu je. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Bercakap tu harus. Asalnya harus. Jadi, apabila loba seseorang atas berkata-kata, nescaya keluarlah daripada seorang itu perkataan yang sia-sia. Itu dia. Itu antara sebab kenapa dia dicela. Bila dah over bercakap ni kan, kita tak jaga cakap kita, akan keluarlah perkataan yang sia-sia. Apa pun, bila over ni kan memang tak baik. Makan over tak baik. Tidur over pun tak baik. Bercakap over pun tak baik juga. Apa pun over memang tak baik. Itu je. Ekstrim kan. Dalam agama ni pun kalau over sangat pun tak baik. Dalam agama kan. Jadi disebut dalam apa? Sebagai ghulu. Ghulu ni maknanya over lah. Ghulu ni maknanya over, ekstrim ataupun apa nama ni? Melampau. Ghulu ni maknanya melampau. Sebab tu yang banyak merosakkan agama ni dalam negara kita ke, dalam medsos ke apa, dia ada tiga. Pertama, ghulu, melampau dalam soal agama ni. Yang kedua ialah syadid, keras. Dan yang ketiga pula ialah tasahul. Mula ghulu, kemudian syadid, keras. Yang ketiga tasahul. Tasahul ni apa pula? Tasahul ni ambil mudah pula. Ambil mudah. Bahasa orang sekarang apa? Liberal lah, liberal pula. Kerana ambil mudah, kerana liberal tu yang buka baju tu. Buka baju. Orang perempuan buka baju pula kan. Tudung-tudung elok buka baju depan orang. Besok orang lelaki ada pula yang buka seluar kan. Tunggulah beberapa hari, adalah. Ini semua nak apa nama ni, tak tahulah mungkin tak ada kerja kan. Tak ada kerja, mintalah kerja kan. Patutnya. Baik. Jadi maknanya bila keluar perkataan yang sia-sia ni, apa pula akibatnya? Perkataan yang sia-sia ni
Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Gelap jantung maknanya gelap hati, ya. Gelap hati. Tu dia. Wal'ayazubillah. Gelap hati. Itu kalau perkataannya sia-sia. Kalaulah perkataan sia-sia itu bawa pada dosa, lagi teruklah. Yang sia-sia pun boleh bawa pada gelap hati. Yang maksiat, yang dosa lagilah memang bertitik-titik, orang kata kan, membentuk titik-titik hitam dalam hati yang bagaikan minyak tar, yang melekat dalam hati, menutup pintu hati manusia, menutup mata hati manusia. Wal'ayazubillah. Jadi perkataan gelap jantung ni, gelap mata hati, gelap hati ni maknanya dia satu ungkapan yang menggambarkan hati yang tak ada cahaya. Hati yang tak ada cahaya. Hati yang tak ada cahaya pertama ialah cahaya iman. Yang kedua cahaya hidayah. Cahaya iman, cahaya hidayah. Cahaya ilmu. Ini semua cahaya-cahaya yang menerangi hati manusia. Bila tak ada cahaya iman, bila tak ada cahaya hidayah, bila tak ada cahaya ilmu, maka apa yang jadi pada hati itu ialah mata hati dia buta. Macam orang, macam kita lah. Bila mata kita tak nampak cahaya, maka jadi buta. Bila buta, maka kita tak dapat nak membezakan antara baik dan buruk. Mata hati yang buta ni tak tahu membeza antara baik dan buruk. Mata hati yang buta ni dia takkan dapat kenal kebaikan itu sebagai kebaikan. Dan dalam masa sama dia takkan dapat kenal keburukan itu sebagai keburukan. Sebab apa? Mata dia buta. Sebab mata dia buta. Mata hati dia buta. Walaupun mata kepala dia celik. Sekarang ni ramai orang mata kepala celik tapi mata hati dia buta. Contohnya apa? Contohlah orang mata kepala ni celik kan. Dia nampak jalan pergi mana? Jalan pergi Amerika, jalan pergi Eropah makan angin, jalan pergi Switzerland makan angin. Dia sebab nak tengok keindahan negeri orang kan. Pergi Jepun lah, pergi Korea lah, dapat tengok salji apa semua. Mata kepala, dia nak layan mata kepala dia. Mana-mana semua pergi, habis belanja. Tapi orang begini kalaulah mata hati dia buta, masjid depan rumah dia tak nampak. Itu dia. Contohnya tu dah. Dia nampak macam-macam tempat seluruh dunia kan. Dia nampak macam-macam tempat yang indah-indah tapi dia tak nampak masjid depan mata. Masjid kat depan rumah dia. Maka dia tak pergi masjid dah. Dia tak nampak masjid. Sebab yang nampak jalan ke masjid ni adalah orang yang celik mata hati. Orang yang mata hati tak buta. Orang begini sanggup pergi umrah lah apa kan, 10 kali setahun. Pemain jauh kan, tapi dia tak nampak masjid rumah dia. Masjidil Haram dia nampak, masjid kampung dia tak nampak. Ini pun ciri-ciri orang yang mata hati buta kan. Dia nampak orang yang celik mata kepala ni, dia akan nampak kesalahan orang, dia akan nampak keburukan orang, tapi dia tak nampak diri sendiri sebab mata hati dia buta. Orang yang nampak kesalahan sendiri, orang yang nampak kelemahan diri sendiri, yang nampak keburukan diri sendiri, ialah orang yang mata hati dia celik. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullahu taala dia sebut dua fungsi ilmu yang memberi manfaat. Ada dua fungsi ilmu yang memberi manfaat. Apa dia? Yang pertama ialah ilmu yang memberi manfaat ni yazidu, dia akan menambah fi basiratika, pada basirah kamu. Basirah ni mana mata hati dah. Bi'uyubi nafsi. Maknanya ilmu yang bermanfaat akan menambah penglihatan mata hati terhadap keaiban diri sendiri. Maknanya dengan mata hati yang celik,
manusia akan dapat melihat keburukan diri sendiri. Baru dia nampak diri dia banyak kelemahan. Baru dia nampak diri dia banyak kesalahan. Baru nampak diri dia banyak kesilapan. Baru nampak diri dia banyak aib. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang ilmu yang memberi manfaat ni ialah ilmu yang dapat yaftahu basiratak. Dia akan membuka mata hati, mencelikkan lagi mata hati sehingga dia akan melihat bi'afati a'malik. Kerosakan amal. Nampak semayang tapi bila mata hati tak hidup, mata hati gelap, maka dia tak nampak semayang ni banyak kerosakan. Contohnya apa? Ramai orang semayang sebab nak pujian manusia kan. Riak. Dia semayang tapi dia riak. Dia nak pujian manusia. Maka bila ada orang puji, maka dia semangat semayang. Ataupun dia semayang kerana dia takut dicela. Kalau tak semayang, nanti bininya meletih. Contohnya. Maka pasal malas nak takut dengan bini, maka dia semayang. Ini orang yang semayang kerana dia buat amalan kerana takut dicela pun, itu beriak. Maka orang yang celik mata hati, dia akan nampak kerosakan amalan dia. Yang merosakkan keikhlasan amalan dia, contohnya. Dan dia akan berusaha untuk memperelok, memperbaiki dan memelihara diri daripada kerosakan amalan dia ni. Ini di antara tanda-tanda orang yang celik mata hati. Maka tak heran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, la ta'mal absar, kamu ni bukanlah buta mata, bukanlah buta mata kepala, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kamu ni ialah buta hati yang ada dalam buta penglihatan atau buta mata hati yang ada dalam dada kamu. Itu yang menjadikan manusia sekarang ni banyak yang buta mata hati. Wala'iyyazubillah. Jadi apa antara sebabnya ni lah yang kita bincang ni, bila loba bercakap. Orang kata kerana apa? Kerana mulut, kerana mulut badan kerana pulut santan kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Inilah dia. Maka dalam konteks kita ni, kerana mulut banyak hati-hati yang binasa. Rosak hati manusia kerana mulut dia sendiri. Baik, jadi maknanya bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung. Mati jantung pula maknanya mati hati. Tadi gelap mata hati Yang ni mati terus, mati jantung. Hati tu mati. Bila hati ni mati ni bergeraklah. Apa tanda mata hati? Apa tanda hati itu mati? Di antaranya. Baik. Di antaranya ialah bila mana hati itu tak dapat nak membezakan. Mana ni habis catat ni? Orang yang mati hati ni ialah orang yang hati dia dah tak dapat membezakan antara hak dan batil. Maknanya orang yang tak ada, sebab hati ni pada asasnya dia tempat letak iman. Tempat letak iman, tempat letak hidayah, tempat letak ilmu, tempat diletakkan segala kemuliaan, semua dalam hati.
Itu tanda hati itu hidup dan boleh berhubung dengan Allah. Hati inilah tempat sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Kita berhubung dengan Allah dengan hati. Sebab itulah hubungan paling besar ialah zikir. Itu hubungan kita dengan Allah. Jadi bila hati yang berpenyakit sampai tahap hati itu mati, ialah hati yang dah tak boleh nak berhubung dengan Allah. Maknanya hati itu dah tertahan, dah tertegah daripada nak ingat Allah. Itu dia. Hati itu dah tertegah daripada mengingati Allah. Jadi itu di antara tanda-tanda orang yang mati hati dia. Wal'ayazubillah. Dia punca apa mati hati ni? Antara punca ialah banyak penyakit lah. Macam kita juga. Bila banyak penyakit, kecil manis, darah tinggi, sakit jantung, akhirnya mati. Mati kerana apa? Stroke. Mati kerana apa? Sakit jantung dan sebagainya. Macam samalah dengan hati kita. Bila banyak sangat penyakit, penyakit-penyakit yang tak diobati, maka menyebabkan hati itu akan mati. Dan tanda mati hati itu itulah tak dapat berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal'ayazubillah. Mudah-mudahan kita terselamat daripada malapetaka yang sebegini. Kerana orang yang hatinya tertahan, tertegah daripada ingat Allah, itulah malapetaka yang paling besar. Baik. Qala musannif rahimahullah taala, dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah. Maknanya Allah Nabi membesarkan, maknanya memuliakan. Maknanya perkataan kerja-kerja lidah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Kita sambung minggu depan insya-Allah.